Dengan limpah dan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini Allah izinkan kita hidup sekali lagi untuk terus berada di bulan yang paling mulia sekali dan menghulu segala bulan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Malam tadi tidur tak sempat minta panjang umur, tapi Allah izinkan kita hidup lagi dan tak ada siapa pun yang kecewa, dia masih hidup lagi. Dan malam tadi berlaku peristiwa yang luar biasa, tengah ceramah blackout kan. Tapi sebenarnya itu bukan kali pertama, itu biasa. Itu bukan kali pertama saya mengalami situasi berkenaan. Saya ingat beberapa tahun dulu sebelum PKP, saya dengan Abang Samsul Gau-Gau berceramah di Masjid At-Taqwa Paroi malam, tengah forum pun blackout juga. Satu sereman, bukannya kawasan tu aja, satu sereman blackout masa tu. Adalah orang masuk dekat kereta, ambil mikrofon kecil, bawa hela macam-macam lah. Seorang sambung juga. Elok-elok habis ceramah, ada pula elektrik balik semula macam tu. Macam tu lah. Tapi itu biasalah kan, ujian. Bukan kita minta kan? Adalah hikmahnya kan? Adalah hikmahnya. Malam tadi kita berkongsi tentang andainya ku tahu ini Ramadanku yang terakhir. Andai ini Ramadanku yang terakhir. Malam tadi kita cakap, kalau nak tahu, orang yang tahu itu bulan Ramadan yang terakhir, maka dia sudah tentu tidak akan mensia-siakan. Tapi mensia-siakan apa? Apakah kelebihan-kelebihan yang dikatakan dia akan sia-siakan? Antaranya yang sempat dikongsikan malam tadi, iaitu bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran. Maknanya mulianya bulan ini dipilih, dan begitu juga Al-Quran diturunkan, ya? Dan begitu juga Al-Quran ini dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan petunjuk-petunjuk tersebut dan pembeza antara yang benar dan salah, ya? Surah Baqarah 185. Kemudian keduanya juga, dia pintu syurga dibuka, ya? Dan tidak ditutup. Manakala pintu neraka ditutup, tidak akan dibuka. Melainkan ada orang nak minta-minta juga nak masuk neraka, tak tahulah kan. Tapi bulan Ramadan ni tutup pintu neraka, buka pintu syurga, maka dia tak akan manfaatkan. Begitu juga Ramadan dikatakan sebagai bulan penuh berkat, kan? Istimewa bulan Ramadan bukan hanya mendapat berkat pahala semata-mata, tetapi pelbagai keberkatan dalam kehidupan. Contohnya kalau kita tengok bulan Ramadan ni, bukan hanya sahaja keberkatan dia beribadah tu, tapi banyak kebaikan-kebaikan. Contoh, anak yatim tiba-tiba jadi laku pada bulan Ramadan. Semua orang sibuk jemput anak yatim datang majlis buka puasa. Masa itulah orang miskin, orang susah banyak dapat bantuan. Nampak? Dia pun rasa bulan Ramadan ni dia terima kasih banyak. Kadang-kadang dia pergi masjid, setiap hari pergi masjid, dia tahu setiap malam pada makan dia pergi masjid. Ada sumbangan-sumbangan daripada orang. Kita nampak benda tu macam tak ada apa-apa, tapi pada orang yang memang perlukan makanan, perlukan sumbangan, kita nampak macam tak ada apa-apa lah. Macam hari raya korban lah, macam hari raya korban kan, kita rasa macam tak ada apa-apa aja kan. Tapi ada setengah orang, daging tu besar betul maknanya, besar betul maknanya. Rupanya dah setahun tak makan daging. Macam saya pergi Kemboja, nak tunggu makan daging, tunggu waktu hari raya haji lah. Itu pun ramai orang Malaysia, Singapura, yang pergi Indonesia, yang pergi ke sana menyumbang kan, rasa dia makan kat daging daging lembu. Itu pun daging lembu tu dia tak boleh simpan dalam peti ais. Kalau di Kemboja dia tak ada peti ais. Apa yang dia buat, daging yang dah bagi tu dah habis, dia memang sidai dia sangkutkan dekat pagar biar dia kering. Bila dia nak masak, dia potong sikit, rebus. Bayangkan orang lagi susah kan. Kita nampak tak ada apa-apa. Ada orang dapat daging korban sampai tahun depan tak makan daging, sampai busuk lah dalam peti ais, tak berusik kan, sebab pada setengah orang. Bayangkan kan. Lepas tu berebut pula tu, dah lah berebut. Bila tengah potong daging tu, ambil upah potong daging, letak belakang dia punya kata. Tu contoh lah. Adalah, tapi bukan orang KK lah, bukan orang sini, bukan. Ni orang tempat lain, ya. Okay, seterusnya bulan Ramadan ni, kenapa, apa hebatnya bulan Ramadan ni? Bulan keampunan. Bulan keampunan. Bulan Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Tu sebabnya kita doa bulan Ramadan ni, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, kan? Kita doa kan, ya Allah, sungguhnya
kau maha mengampun, kau suka pada keampunan, kau ampunilah aku. Tentu doa. Baik. Itu sebab kita kena doa tu. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan? Kita minta kau maha mengampun, kau suka pada keampunan. Tengok, Allah suka pada keampunan sebab Allah nak kita minta. Kan? Dikisahkan dalam kisah satu kitab, kalau kita kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, menggambarkan bagaimana seorang lelaki ni dia rindu sangat dengan sahabat dia. Dia rindu dengan sahabat dia. Kemudian entah macam mana dia minta nak sangat jumpa dengan sahabat. Malam tu dia tidur, dia mimpi nampak sahabat dia sedang berbicara dengan Allah. Dia sedang berbicara dengan Allah. Allah bagi tahu, tolong bagi tahu aku, apakah amalan kamu sehingga menyebabkan kau boleh aku masukkan kau ke dalam syurga dan elakkan kau masuk ke dalam api neraka. Maka sahabat yang dijawab pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku pergi haji, ya Allah, aku pergi haji sebanyak 30 kali, 35 kali, dia kata, lebih kurang macam tu lah, 35 kali aku pergi haji, kata. Maka Allah Ta'ala jawab, sesungguhnya tidak ada satu pun yang aku terima. Kemudian dia jawab, ada tak lagi amalan kau yang menyebabkan aku boleh masukkan kau dalam syurga dan elakkan kau masuk neraka? Ya Allah, aku khatam Quran 360 kali, ya Allah. Maka Allah Ta'ala jawab balik, sesungguhnya tak ada satu pun yang aku terima. Maka ada tak lagi amalan-amalan yang kau buat hingga boleh menyebabkan aku masukkan kau ke dalam syurga dan elakkan kau masuk ke dalam neraka? Dia jawab, ya Allah, hampir setiap masa, ya Allah, bila aku teringat, ya Allah, aku akan berdoa kepada engkau sebanyak-banyaknya, ya Allah, maka masuklah kau ke dalam syurga. Nak menyebut kadang-kadang kita nampak doa tu macam tak ada apa-apa, tapi doa ni mustahak, nak menunjukkan kita ni perlu pada Allah Ta'ala. Itu sebabnya ud'uni istajib lakum, berdoalah aku akan makbulkan. Orang tak nak doa, bagi salam tu balik. Kan? Punyalah sibuk sangat dengan urusan dunia, bagi salam cabut balik. Sibuk sangat, lagi sibuk daripada Perdana Menteri, lagi sibuk daripada Ketua Menteri, lagi sibuk daripada wakil-wakil rakyat. Agak macam tu lah, sibuk betul. Walhal berapa second ni? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kalau tak nak macam imam lah, imam kan astaghfirullahalazim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling tidak astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kat tangan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Itu pun tak boleh nak buat, tak sampai pun 1 minit, tak sampai pun 30 saat, tak sampai 30 saat, itu pun kita tak boleh buat. Maknanya apa? Sombong kita dengan Allah. Allah nak bagi, kita tak nak. Kan Nabi cakap, sesungguhnya syurga itu untuk semua orang. Nabi kata, syurga itu untuk semua orang, melainkan mereka yang tak nak. Ada ke orang yang tak nak? Sahabat kata, ada. Siapa dia? Orang yang tak nak ikut perintah Allah dan meninggalkan orang yang tak nak ikut perintah Allah dan buat apa yang taklah suruh, Allah taklah larang, yang tu yang dia buat, maka itulah orang yang tak nak masuk syurga. Apa yang aku suruh pun dia tak nak buat, tapi apa yang aku larang tu jugalah yang dia buat. Orang itulah yang nak masuk ke dalam neraka. Ikut logik betul lah tu. Contohlah kita kata, orang nak makan sedap tak? Malam ni ada nasi Arab, power punya. Memang nasi Arab daripada Damsyik. Ya ke? Betul ke? Kalau nak datang masjid malam ni. Habis dia tak datang, tak apalah, aku ada hal. Maknanya dia tak nak lah tu. Bukannya sepasal dia ada hal, dia tak nak nasi Arab tu. Kalau dia nak, dia batal program lain, datanglah kat masjid. Contohlah macam tu laginya, kan? Jadi itulah dia orang yang tak nak. Jadi mana kata bulan Ramadan ni merupakan keadaan masa yang paling baik. Jadi bayangkan kalau orang yang tak sedar ini Ramadan yang terakhir, dia tak adalah minta ampun, dia relax, dia enjoy je lagi, macam tak ada apa-apa je. Kan selalu saya pesan, jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu elok di Singapura, ada seorang remaja berusia 22 tahun, balik daripada kerja, sampai di rumah nampak mak ayah sedang makan,
Ayahnya tanya, "Marilah makan sama." "Tak apa, sekejap, nak rehat sekejap." Kejap lagi dia makan. Masuk bilik, tak keluar-keluar. Ibunya pergi tinjau dalam bilik, dah meninggal dunia. Dekat tepi bantal ada kesan muntah, ada tompok muntah. Sempat muntah dekat tepi bantal. 22 tahun, tak sakit apa. Balik, baring, meninggal. Nak cakap apa? Kan? Kita jangan perasan, aku muda lagi. Ayat kan? Masih ada masa lagi. Kan? Life begins at 40, dia kata. Dia kata. Hidup bermula pada usia 40 tahun. Tu kata orang kafir lah tu, kan? Macam adik ni umur apa? 20. Makna belum mula lagi hidupnya. Ni kira belum hidup lagi ni. Belum hidup lagi. Macam itulah istilah orang barat lah kan, meletakkan. Sedangkan kalau kita tengok apa ni Imam Syafi'i, bila masuk je umur 40 tahun, dia pegang tongkat lah. Kenapa kau pegang tongkat? Kan 40 tahun, kenapa pegang tongkat? Nak mengingatkan aku betapa dekatlah aku dengan kematian. Maknanya hidup dah nak berakhir. Dalam agama kita 40 ni dah dekat dah dengan kematian. Kalau contohlah Syamsul Demat lah, arwah ayah dia. Arwah abah saya meninggal dunia usia berapa tahun? Arwah ayah saya meninggal dunia genap usia 50 tahun. Tak sakit apa. Tiba-tiba demam, darahnya naik tinggi, pergi dekat hospital, esok tu meninggal. Tak ada apa, tak ada tanda, tak ada apa. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Memanglah kalau kita kaji balik, memang adalah tanda-tandanya menjelang hari tu. Tapi masa tu tiba-tiba, hari ni sakit, besok bukan sakit kuat pun, tiba-tiba demam, cek, dia punya darah dia naik, esok pergi ke hospital. Pagi tu sebelum masuk bilik air, nurse tu sempat tanya, "Pakcik okey?" Kalau okey, kejap lagi dah boleh keluar buat dah pakcik. Arwah abah saya masuk dekat dalam bilik air, jatuh dalam bilik air, meninggal. Bukan sebab jatuh tu, pembuluh darah dia pecah tiba-tiba. Tu juga tu. Kita tak tahu kita mati bila. Ada orang tengah buka puasa makan roti john banyak sangat, mati. Ada. Janganlah takut pula makan roti john. Ini contoh. Dia jadi macam tu. Dan kita tak tahu mati bila, kerahsiaannya. Kalau kita tahu kita mati bila, senang. Contohlah kan, setiap waktu selepas waktu subuh, siapa semayang dekat Masjid Bandaraya, dia boleh pergi dekat satu papan kenyataan dekat luar tu. Dia ada senarai kematian hari ini. Dia kata, dia keluar senarai, kita pun tengok senarai kematian yang keluar tu. Kita pun tengok nama kita. "Wih, nama engkau ada lah." Dia kata, seorang boleh tengok. "Wih, tak ada lagi, balik. Nama kita tak ada." Balik, kan? Yang seorang tu tengok. Bila mati tu? Besok dia. Tak jadi dia balik. Kalau dia dapat tengok senarai tu, tengok nama dia mati esok, tak jadi dia balik. Masuk dalam dia jumpa imam. "Mam, tolong mam." "Kenapa?" "Saya nak kenduri dengan imam." "Hari Sabtu ni, hujung minggu ni, anak saya nak kahwin ni. Minta tolong sangat mam." Contoh, minta tolong imam, tolonglah doa imam. Biasanya doa imam ni makbul pada doa makmum ni. Dia kata itu. Dia cakap macam tu, dia percayalah. Tak balik, dia duduk di sini menangis minta. Sebab dia tahu besok dah mati. Yang imam pula, "Saya tak janjilah. Saya cubalah minta. Kalau makbul. Kadang-kadang makbul, kadang-kadang tak. Ini serahlah pada Allah Ta'ala." Dia, "Tak apalah mam, janji imam dah doa, saya puas hatilah." Dia pun katakan, "Ya Allah, sesungguhnya kami sedar kami banyak dosa, ya Allah. Dan pada hari yang mulia ni, Allah, aku ingin memohon bagi pihak salah seorang makmum yang ada ni, ya Allah." Siapa nama? Ustaz tanya nama siapa? Namanya si Fulan bin si Fulan, ya Allah. Dia minta tolong tangguh seminggu jadilah, ya Allah. Sebab anak ni nak kena kahwin. Lepas tu kalau nak cabut nyawa, cabutlah, ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Dia pun tinjau, padam nama dia. Tak jadi dia mati. Masalahnya orang nombor 2 tadi naiklah nombor 1. Korang ajar betul aku pula mati dah ni. Tadi nama dia dah elok jauh sikit. Contoh. Kalau macam tu senang, masalahnya kita tak tahu. Tapi Nabi bagi tahu mati itu pasti. Kan? Mati. Kita dalam hidup kita ni, menurut pandangan ulama terdahulu, dia kata ada pandangan menyatakan setiap manusia ni dia ada 99 perangkap kematian.
99 perangkap kematian. Antaranya contoh tapi kita tak boleh kira lah, oh ni satu, ni dua, ni kita tak tahu, kita tak sedar kadang. Tapi bila fikir-fikir balik, mungkin ada antaranya tu perangkap kematian. Contoh, kita lalu dekat tempat tu, naik kereta, kita lalu, tiba-tiba ada bangunan runtuh ke, ada tembok jatuh, kena dekat kereta tu, mati. Kita terlepas, kita awal sikit, terlepas satu. Tu satu perangkap kematian. Tiba-tiba banjir, hanyut, semua rumah hanyut, rumah kita je tak. Contoh, terlepas satu lagi perangkap kematian. Di kampung mak saya dulu, berlaku tanah runtuh, habis rumah-rumah tepi-tepi lereng tu, lereng bukit kat kampung mak saya tu. Lepas tu bomba bila pergi korek, pergi cari-cari, terkeluar tangan budak macam ni, satu, seorang, sebaya dengan saya. Budak ni sebaya dengan saya waktu kami sekolah dululah. Semua keluar tangan budak ni. Lepas tu keluar, bomba korek-korek lagi sampai keluarkan muka dia. Panjang umur budak tu sampai hari ni. Lepas tu bagi minum air sebelum buka, sebelum korek lagi sampai keluarkan badan dia kan, sempat bagi minum air dulu, bagi tenaga dulu. Ayang kan, panjang umur dia, terlepas satu lagi pangkat kematian. Dekat highway dulu kan berlaku kan, yang apa ni, tiang apa tu runtuh, jatuh macam ni, kereta accident, bertunduk-tunduk, semua tengah laju, tak ready, accident. Bus express kan di Semenanjung tu, bawa laju kan, dia kat corner 120, jalan luar 80, dekat corner 120, terbalik, mati, seorang je hidup. Pemain bola sepak, legenda bola sepak Arsenal dulu, Dennis Bergkamp nama dia. Kapal terbang tu terhempas, satu kapal terbang tim bola sepak Ajax Belanda tu mati, dia seorang je hidup. Dia trauma sampai kesudah waktu dia main Arsenal dulu, dia seorang je, takkan naik kapal terbang. Kalau bola perlawanan tu naik bas, apa perjalanan kalau naik flight dalam 1-2 jam sampai, tapi dia naik bas, sanggup dia berjam-jam naik bas, yang penting dia sampai sana. Tapi dia kena bergerak awal. Bayangkan, soal-soal perangkap kematian. Tetapi dalam banyak-banyak perangkap kematian, ada orang lepas, ada orang tak lepas, ada orang accident tak lepas. Kebakaran kan, kita tengok kan, kebakaran berlaku baru-baru ni di Muar, Johor kan, yang 4 beradik tu, orang tak ada siapa sangka. Masa tu orang kampung pergi tolong padamkan kebakaran, dan orang kampung tak ada siapa pun nak masuk dalam. Dia ingat tak ada orang sebab kereta tak ada. Tak sangka pula dekat dapur tu ada 4 beradik berpelukan tu dekat dalam bilik air. Jadi, tapi mak ayahnya kalau tidak ada dalam rumah sekali, mak ayahnya terlepas lagi. Contoh kan? Ada orang terlepas perangkap kematian. Tetapi dalam banyak-banyak perangkap, ada satu perangkap kematian yang manusia tak boleh lari. Satu perangkap kematian, iaitu perangkap usia tua. Tak ada siapa lepas tua dia muda balik, tak ada. Dia ulang balik, oh alhamdulillah sempat, dia kata tak ada. Lepas tua dia mati je lah, pasti akan mati. Maka Nabi ajar kita, sesungguhnya kita ni kalau ingat mati pahala, ingat mati dapat pahala, minta mati dosa. Faham tak? Ingat pahala, minta dosa. Ingat mati, kita dapat pahala. Minta mati, dosa. Sebab macam kita kan, ya Allah tolonglah matikan aku ya Allah. Contoh, aku tak boleh tahan ya Allah, sakit tu. Kenapa lah aku macam ni, mati lagi baik. Jangan. Kita seolah-olah nak ajar Allah Ta'ala mana lagi baik, sedangkan kita tahu kan, wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita mampu merancang, Allah maha merancang, dan perancangan Allah juga yang terbaik. Kita contoh sakit pun, kalau pun kita sakit tenat betul, sakit tak darat, Allah sakit betul kan? Maka kalau ya pun kita sakit, nak minta dengan Allah, ya Allah, andai kata kematian itu baik bagiku, kau ambillah nyawa aku. Dan seandainya kehidupan itu baik bagiku, maka kau sembuhkanlah aku. Macam tu minta dengan Allah. Tak apa, ini ya Allah matikanlah aku ya Allah, aku dah tak tahan ya Allah. Jangan, tak boleh ya. Jangan kita minta macam tu. Tapi ada yang minta yang dibenarkan. Contoh, ya Allah matikanlah aku di bumi Madinah ya Allah. Contoh, itu boleh kan. Tapi kalau cerita dengan anak, mak kalau boleh nak mati kat rumah, itu lain lah. Ini kan, ya Allah bila lah nak mati ni, bila nak mati. Dulu ni sibuk minta panjang umur kan. Itu sebabnya kalau kita doa, ya Allah jika ada kebaikannya, kau panjangkanlah umur aku. Itu tak apa.
Itu sebab bila setiap kali ada orang sambut hari lahir, ucapan saya sama je. Selamat menyambut hari lahir, semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Standard ucapan saya macam tu. Semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan. Maknanya umur panjang menyusahkan orang buat apa? Macam itulah kini kan? Betul tak? Jadi doa macam betul. Ya Allah, panjangkanlah umur aku dalam kebaikan. Maknanya walaupun dia panjang umur, dia masih lagi menyumbang kepada masyarakat. Orang perlukan dia lagi. Maknanya macam itulah. Jadi makna kata kita akan minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tahu itulah Ramadan kita yang terakhir. Itu sebab disebut Rasulullah SAW bersabda yang artinya salat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Nampak tak Jadi makna kata Allah sebut tu antara waktu solat dengan waktu solat kita minta ampun dengan Allah. Di antara waktu solat dengan waktu solat, Ramadan pada Ramadan tu Allah ampunkan dosa kita. Selagi mana kita tak buat dosa-dosa besar. Kan? Maka dengan ibadah puasa dan amalan yang lain diharapkan jadi penghapus dosa yang telah kita lakukan sebelumnya sesuai dengan hadis Nabi. Nabi sebut barang siapa, sebenarnya doa yang dibacakan oleh imam tadi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana penuh keimanan dan mengharap pahala. Kan? Kalau kita betul-betul puasa sebab mengharapkan ni, sebab kerana iman kita dan kerana nak mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkanlah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ada orang puasa, wah puasa tahun ni nampaknya orang tu cakap mak mentua ni rajin pula duduk rumah, dia kata. Sebab mak mentuanya ada, kalau tak memang tak puasa juga. Masak betul-betul di tengah hari tu, kan? Tapi dia puasa sebab manusia. Kenapa dia puasa? Satu pejabat puasa, takkan aku tak puasa, dia kata. Rugi pula rasanya. Rugi sebab orang lain puasa tu bukan sebab dia nak mendapatkan pahala daripada Allah, ganjaran daripada Allah. Itu sebab kadang-kadang tu saya kata malam tadi, apa beza ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lain? Apa beza ibadah puasa dengan ibadah-ibadah lain? Sampaikan Allah Ta'ala kata, kan, setiap amal kebajikan yang kita buat pada bulan Ramadan ni, yang kalau buat akan diberikan ganjaran pahala antara 10 kali ganda hingga 700 kali gandaan pahala. Allah Ta'ala beritahu. Tetapi berbeza dengan puasa. Kenapa? Kerana aku sendiri akan memberikan ganjaran. Kenapa? Sebab apa? Kita tahulah, adalah sampai ke hujung. Apa sebab Allah Ta'ala sebut macam tu? Sebab kalau kita tengok ibadah lain, contoh kita datang ke masjid. Datang masjid saja datang, kita pun duduk tengok. Bila kita tengok nampak seorang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kita pun tengok jam, baru pukul 8 lebih. Sebenarnya sunat duha agaknya. Makna kita tahu dia solat. Kita tahu mungkin dia solat sunat, mungkin dia solat qada, tak kisah, tapi kita tahu dia solat. Lepas tu kita nampak A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iza jaa nasrullahi wal fath Qara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita tengok mengaji. Kita tahu orang mengaji, tak ada siapa cakap dangdut, tak ada. Orang cakap mengaji. Nampak tak? Kita nampak dekat pasar raya tu, kita masuk dekat Imago, tiba-tiba ada satu meja, seorang lelaki pakai kopiah. Dia salam orang ni. Lepas tu dia tulis resit, dia bagi. Orang tu buat apa? Bayar zakat tu, kan? Bayar zakat. Ataupun agaknya dia buat wakaf, kita tak tahu. Tapi kita nampak caranya bayar zakat. Kita tahu. Tiba-tiba kita nampak kat rumah jiran kita tengah pakai kain ihram, orang belumbuk ramai-ramai, yang tengah tu pakai kain ihram 2-3 orang. Kan, depan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis la ilaha illallah, bergegas masuk dalam kereta, bergerak. Oh, pergi umrah ni. Kita tahu. Tapi puasa mana tahu? Mana kita tahu untuk puasa tak puasa? Muka puasa tak puasa sama. Malahan Allah Maha Kaya bagi orang yang tak puasa tu lagi teruk lapar daripada orang puasa. Tapi muka sama. Kan? Kita duduk dalam ni kan, nampak muka sama dengan kuliah subuh ni. Mana kita tahu untuk puasa tak puasa? Ada orang tu muka dah bajet-bajet puasa, ada. Saya tak cakap orang yang datang hari ni lah, ni semua puasa, tahu. Kan? Betul tak? Kita tak tahu. Hanya Allah saja yang tahu.
Dia kat luar, dia pergi bazar Ramadan, bukan ukuran. Pergi bazar Ramadan bukan semua puasa. Sahabat-sahabat kita yang bukan Islam pun pergi bazar Ramadan. Macam mana nak tahu orang tu puasa tak puasa? Dia kalau banyak dia beli roti john tu dia puasa. Mana kita tahu? Mana boleh hukum macam tu? Nampak tak? Puasa ni lah ibadah yang paling ikhlas sekali. Itu sebabnya kan, bulan ni adalah merupakan bulan yang sangat istimewa. Selain daripada itu, salat tarawih dikerjakan setiap malam juga boleh mampu menghapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang berpuasa melakukan salat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan harapan dari Allah SWT, nescaya diampuni dosa-dosa telah lalu. Ada juga hadis yang menyebut begitu. Salat malam bulan Ramadan itu saya kata tadi paling hebat jemaah sinilah. Bayangkan 600 rakaat kalau 30 hari Ramadan. Bayangkan. Malahan tahun lepas kan, orang Sabah lah paling banyak sekali pahala banding orang Semenanjung. Orang lain tarawih 29, dia 30. Kan tahun lepas dah habis tarawih baru tahu esok raya. Kan? Sebab orang Sabah dia awal isyak je. Masa tu belum pengumuman lagi, beria imam tu. Dapat dia 30. Orang lain dah sibuk dah. Kesian orang Semenanjung. Kesian. Lemang tinggal buluh je, tak sempat masak. Kan nak bayangkan tu. Ni tahun ni dah mula dah, spekulasi dah keluar dah. 29 tak cukup 30 dah mula dah. Saja nak menyusahkan orang sakit perut. Apa susah, ibadah ajalah. Kan? Itulah kata tadi tarawih kan. Tarawih ni tak ada bulan lain. Kalaulah orang tu tahu dia Ramadan tak akhir, wih, apa kita nak ambil ni? Apa kita nak ambil ni? Sebab kita tahu tak ada masa lagi nak ambil. Kita tahu dah, kita lagi seminggu nak kena tinggalkan rumah ni. Kita kena pindah pergi tempat lain. Tentu-tentu kita akan kemaskan barang. Tengok mana barang yang kita boleh ambil, kita ambil. Kan? Kita duduk dekat rumah sewa yang tuan rumah punya tu tak boleh ambil. Yang barang kita je kita boleh ambil. Habis kepala paip dengan shower semua ambil, tak boleh. Yang kita boleh ambil masa tu saja. Apa yang kita boleh ambil? Kita ambil lah. Kalau tak ambil, kita terlepas. Kita terlepas. Jadi macam bulan Ramadan. Bulan Ramadan je jumpa tarawih. Bulan Ramadan je kita jumpa tarawih. Kan? Kami di Masjid Bandaraya KK ni memang kami rasa seronok sangat dengan tarawih. Kami dah pun melalui Jawatankuasa Masjid, kami telah pun membuat satu surat permohonan rasmi kepada pejabat mufti, salinan kepada pejabat agama dan juga kepada Menteri Agama. Kami dah mohon supaya tarawih ni dilanjutkan sampai Syawal. Tak dapat. Memang tak dapat. Minta lah macam mana pun memang tak dapat. Tarawih ni bulan Ramadan aja. Tetapi yang pelik di Malaysia, peliknya di Malaysia, bukan tarawih je jumpa bulan puasa. Witir pun jumpa bulan puasa je. Bulan lain tak jumpa witir. Ada kan. Sedangkan kan Nabi pernah berpesan, Nabi mewasiatkan, aku mewasiatkan kepada kalian 3 perkara. Nabi wasiatkan pada para sahabat. Jadi makna kita kena dengar ni betul-betul. Nabi kata selagi kalian hidup jangan tinggalkan 3 perkara ni. Nabi pesan. Apa dia? Pertama, jangan sekali-kali kalian tinggalkan puasa Yaumul Abid, puasa hari putih. Pada setiap 13, 14, 15 bulan Islam, kecuali hari Tasyrik. Jangan tinggal. Kedua, jangan kalian tinggalkan solat sunat duha paling kurang 2 rakaat setiap hari. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali kalian tinggalkan solat sunat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat setiap kali sebelum kalian tidur. Itu Nabi pesan pada para sahabat. Jadi kita janganlah witir jumpa bulan puasa je. Orang witir, lepas ni witir lah. Dekat rumah bila hari biasa tak witir dia. Melainkan orang yang bangun malam. Orang yang bangun malam dia tahulah. Kan? Bangun malam dia ambil wuduk, dia apa? Dia solat sunat wuduk dulu. Lepas tu dia buat solat sunat taubat. Buat solat sunat tahajud, kan? Lepas tu buat solat sunat yang dia tahu. Kalau kita tengok, tu sebabnya manusia ni kadang-kadang dia minta macam-macam. Contohlah kita nak doa kita dimakbulkan, tapi kaedahnya tak betul. Contoh, kita nak pergi jumpa menteri, nak minta sesuatu, kan? Kita automatik pakaian kita punya elok. Pakaian nak kemas sesuai lah dengan etikanya masuk pejabat. Kemasnya, kalau pakai kopiah, pakai baju siap gosok, macam tu lah. Macam tu juga menghadap Allah Ta'ala. Kita nak minta dengan tahap banyak dosa. Jadi apa kita kena buat?
Macam orang nak servis kereta, nak servis kereta, nak tukar minyak enjin baru, kena flush dulu, keluar minyak enjin yang lama dulu, kena buang. Bukannya main top up je. Servis, keluarkan dulu yang dosa-dosa yang tak elok dulu, buang dulu yang tak elok. Nampak tak? Macam tu jugalah kita nak buat solat sunat istikharah. Kita nak minta Allah tunjuk kat kita apa keputusan patut kita buat. Kurang-kurang 7 hari berturut-turut solat sunat taubat dulu kena buat. Buat solat sunat taubat 7 hari berturut-turut, minta ampun betul dengan Allah. Hari ke-8 tu barulah ada buka nak minta. Ni dosa banyak, minta macam-macam. Kenapa lah doa aku tak makbul? Tanya sendirilah. Kan macam itulah. Ya. Kemudian apa lagi keistimewaan bulan Ramadan yang menyebabkan kalau ini Ramadan terakhir rugi kita tak ambil? Adanya malam Al-Qadar. Kan? Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan, bukan 1000 malam, 1000 bulan. Kalau 1000 malam berapa hari je, berapa je kan. Kalau baru berapa tahun, baru 3 tahun lebih. Kan? Tapi kalau 1000 bulan bersamaan, kalau kita tukarkan kepada tahun, bersamaan dengan 83 tahun, 83.33333 tahun. 83 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, 3 jam, 3 saat. Macam itulah. 83.33333. Umur kita pun belum tentu sampai 80. Kalau satu malam boleh cover 80 tahun, alangkah rugi ke tak rugi? Rugi ke tak rugi? Orang ni 9 sebut bapak rugi, macam tu lah dia kata. Rugi betul-betul lah. Kan? Rugilah kita. Kita boleh minta ampun. Allah, malam tu malam Al-Qadar rupanya. Aku boleh pula ajak member-member lepak round pergi pasar lambak KK tu. Nak tengok dia orang offer ada lelong apa malam tu. Kan? Ruginya aku kalau sempat doa pun jadilah. Dikatakan bermula malam Al-Qadar bila? Selepas maghrib sampai sebelum subuh. Tu tempoh dia. 10 malam terakhir kita buat. Jangan kita risau-risau sangat pasal tanda tu. Jangan risau. Buat je 10 hari. Bukan semua orang dapat tanda tu. Dan kalau orang tu dapat tanda, dia tak beritahu dengan orang. Malam tadi kan Lailatul Qadar, alhamdulillah dapat aku. Beria cerita dengan orang. Orang kalau dapat dia tak cerita. Dia asyik cerita aku. Iya, confirm. Kawan ni seorang dah sedih. Ya ke, terlepas aku dia kan. Kawan aku pula. Dia kalau orang tu dapat, dia tak cerita. Kalaupun dia cerita, kebanyakannya yang betul-betul nampak, dia cerita pun mungkin pada bulan-bulan lain. Itu masa bulan Ramadan, alhamdulillah satu malam tu dapat aku. Ya ke? Oh, dia cerita dengan orang tau. Dia macam tu, siap seruk-seruk lagi. Nampak macam mana tu lah malam tu. Beku. Apa yang beku? Peti ais. Memanglah, kata kan, cakap lah betul. Kan? Dia kata, ini sibuk juga. Malam tadi, malam Al-Qadar kan, alhamdulillah dapat juga aku. Orang lain dah kecewa. Mana kau tahu? Aku nampak pokok depan rumah aku tu sujud. Iya kau. Esok pagi tu, balik je rumah, dia nampak dia BKK bunga pokok tu. Pokok tu tumbang, bukannya sujud. Dia kalau sujud dah tegak balik esok tu. Kan? Itu sah lah kan. Jangan risau pasal tanda-tanda sangat. Risau. Kalau dapat, alhamdulillah tanda tu. Tapi dah diberitahu, Nabi kata 10 malam terakhir. Nabi 10 malam terakhir, Nabi lagi kuat beribadah sehingga Nabi mengetatkan ikatan kain sarungnya. Apa maksud ketatkan ikatan kain sarungnya? Sebab Nabi mengelakkan diri baginda menggauli isterinya pada 10 malam terakhir. Sebab kena fokus pada ibadah. Kita 10 malam terakhir lagi geram dengan bini kita. Kan? Makin nak raya makin geram, makin nak raya makin geram kan. Yang bini pula kejap-kejap tes baju, jap-jap tes baju. Kata kan. Contoh. Kan. Budak-budak abaikan budak-budak nampak kan. Jadi malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Fokuskan pada ibadah, fokuskan pada, paling tidaklah kalau malas sangatlah 10 malam terakhir, paling tidak maghrib, isyak, tarawih, witir, sahur, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, jangan tinggal. Paling tidak 10 malam terakhir. Itu dah habis pemalas tu. Habis pemalas. Itulah dia. Kan? Kalau rajin sikit sedekah. 10 malam terakhir dia dah pergi dah dekat Todak tu. Dia pergi dekat Todak tu, dia order dekat setiap kedai tu. Ni bajet saya RM100, tolong hantar makanan dekat rumah anak yatim tu. RM100 dia bagi. Tak kisahlah, nanti hantar setiap malam hantar. Dia hantar kat kedai ni. Kedai tu pula dia bagi tu bayar, pergi hantar kat rumah anak yatim tu.
Ada orang tu boleh makan malam ni masak nasi goreng, hantar kat rumah anak yatim. Besok hantar dekat balai bomba, mana yang bertugas malam tu. Mana yang hantar kat balai polis, siapa yang bertugas malam tu. Suatu hantar dekat hospital Queen Elizabeth, mana yang nak sahur tu bagi. Takkan tak kena satu malam pun kalau dah 10 malam kita bagi. Betul tak? Tu sebab orang perempuan dia senang. Sebab apa? Senang macam mana? Sebab dia bangun sahur, dia siapkan makanan sahur. Alangkah ruginya kalau orang perempuan dia tak niatkan dia bangun sahur tu kerana Allah. Rugi. Benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Walaupun hanya sekadar bangun sahur dengan keadaan dia masih lagi period contohnya, tapi dia bangun, dia niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Tu sebab jangan komplain orang perempuan bangun awal. Cara bangun marah tu macam dia penat sangat masak. Wahal dia hanya memanaskan makanan malam tadi je, contohlah kan. Tapi tak kisahlah, tapi niatkan kerana Allah. Niatkan kerana Allah, ya. Kemudian begitu juga puasa di bulan Ramadan sebahagian daripada rukun Islam yang menyebabkan keistimewaan Ramadan itu. Bahkan dalam hadis juga disebutkan, Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 rukun: bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, sungguh Muhammad adalah hamba utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istimewa diletakkannya dalam rukun Islam, menggambarkan Islam. Kemudian bulan puasa ni memberi makan sama seperti berpuasa seharian. Sedekah berpuasa seharian, malahan dapat pahala puasa orang tu. Tu je puasa seharian tu. Bagi pahala, kita bagi makan kat orang, bagi makan dekat orang, sedekah makanan untuk berbuka, kita dapat pahala orang. Dapat pahala tu juga dapat pahala seolah berpuasa seharian tu, sebab dapat pahala ni. Tapi dapat pahala orang tu, tak adalah orang tu tak ada pahala, tanpa mengurangkan pahalanya sedikit pun. Contoh kita, kalau lah mengurangkan pahala, orang pun tak nak. Dia, saya nak sedekah kurma ni, sudahlah, aku ni dah lah tak semayang, puasa je, itu pun kau ambil pahala aku. Dia kata macam tu pula kan. Dia kata tak adalah kan. Jadi makna kata tak mengurangkan pahala orang lain pun. Dan begitu juga pada bulan Ramadan ni, dia bagi sedekah makanan, dia tak sebut hendaklah kamu memberi sedekah tu sampai 3 kali sendawa, tak ada. Bagi sampai kenyang betul, tak ada. Bagi makan walaupun hanya sebiji buah tamar. Tu sebab kita tengok waktu buka puasa, ada orang berlumba-lumba ni bagi, cepat ambil buah tamar, dah nak berbuka dah, dia bagi seorang tu sebab dia nak ambil semua orang tu pahala tu. Yang kita, wah nak pahala nampak, jangan macam tu kan. Kan tak, maknanya memberi pada tu, memberi tu, nampak tak? Walaupun dia tak cakap hendaklah kamu beri makan sampai 3 kali sendawa baru dapat pahala. Cukup 3 kali baru dapat. Macam tu susah macam tu. Ada orang tu memang baka biawak ni. Dia makan sampai 1 periuk pun tak sendawa lagi. Ada orang macam tu. Kemudian sedekah yang terbaik adalah saat bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah ditanya sedekah apakah yang paling mulia, maka Nabi menjawab sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Maka sebagai keistimewaan bulan Ramadan penuh berkat, alangkah baiknya kita tidak perlu beragu, tak perlu risau dalam bab bersedekah. Dan bahkan Allah SWT menjanjikan akan melipat gandakan rezeki. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik lelaki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Nampak? Sedekah ni macam kita bagi pinjam ke Allah, gambaran. Memberi pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat yang ke-18. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang paling mustajab sekali doa. Kan? Paling mustajab doa kita. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada sehari bulan Ramadan. Setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. So kalau saya nak tanyalah agak-agak, dalam banyak-banyak doa, kalau doa tu paling makbul, apa doa nak minta ke Allah Ta'ala? Apa saja doa kita nak minta? Rasa-rasalah apa doa nak minta. Rasa-rasa apa doa nak minta? Tak panjang umur. Lagi ada orang nak minta panjang umur, ada orang nak kahwin, ada nak apa lagi, nak duit banyak. Saya tak cakap salah. Dia sebut doa ni makbul, mintalah apa nak minta, mintalah nak apa. Tapi janganlah minta benda yang memang tahu susah nak dapat. Ya Allah, bagilah aku kahwin dengan Nilofa. Dia dah kahwin. Kan benda yang susah macam tu jangan minta.
minta benda-benda, minta je, nak motor besar, nak itu, nak ini, minta. Allah Ta'ala suruh minta ampunkan dosa kita, minta masukkan kita dalam syurga. Maka itulah dia, kan? Mintalah apa yang kita boleh minta, kita minta. Begitu juga ditegaskan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda artinya, 3 orang yang doanya tidak ditolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Nampak? Doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka, maknanya sepanjang hari ni sampai berbuka, mintalah. Kau nak minta. Ya. Dan begitu juga ke-10, kita tengok puasa dan mengaji menjadi syafaat di akhirat, kan? Puasa tu akan jawab bagi pihak. Puasa dan Quran memberikan syafaat seorang hamba pada hari kiamat. Puasa tu bercakap puasa kita. Dia kata apa? Ya Allah, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari. Al-Quran pula bercakap, aku mencegahnya dari tidur di malam hari, maka kami mohon syafaat buat dia. Maka dia bersabda, maka keduanya dibolehkan memberi syafaat. Hadis riwayat hadis riwayat Ahmad. Maknanya Quran dan juga puasa kita ni jadi syafaat gitu. Begitu juga puasa bulan Ramadan senilai puasa 10 bulan. Barang siapa yang puasa, sambung pula dengan puasa sunat 6, puasa 6, dapat pula puasa, dapat pahala tu macam puasa setahun. Bayangkan tu, kan? Rugilah kita kalau kita tak ni, kan? Keistimewaan bulan Ramadan, pahala yang berlimpah yang berasal dari berpuasa selama sebulan akan dilipat gandakan layaknya berpuasa 1 tahun. Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, siapa berpuasa pada bulan Ramadan maka 1 bulan sama seperti 10 bulan, dan siapa yang berpuasa setelah itu berpuasa pula 6 hari sesudah Syawal, maka itu sama nilainya dengan puasa sempurna 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Tu sebabnya kita pagi Syawal tu kena makan. Pagi Syawal sebelum pergi solat sunat Aidilfitri, kena makan dulu di rumah, kena jamah sikit. Paling baik sunnah Nabi jamah buah tamar 3 biji. Kenapa kita kena makan dulu? Kenapa kita kena makan? Nak bezakan pagi Syawal dengan pagi puasa. Tu sebab hari-hari pertama tak boleh puasa. Walaupun dia rasa saya ni imam satu Masjid Bandaraya KK, jadi saya lain sikitlah daripada orang lain. Saya pagi raya pun saya puasa. Saya insya-Allah raya pun lepas orang semua dah habis raya baru saya raya. Jangan macam itu. Pagi raya tu semua kena makan. Dia beza pagi sunat, pagi solat, pagi Aidilfitri dengan pagi Aidil Adha. Pagi Aidilfitri kita disunatkan makan sebelum pergi solat sunat Aidilfitri. Tapi kepada pagi Aidil Adha kita disunatkan jangan makan apa-apa sampai dah solat sunat Aidil Adha baru makan. Faham? Tu beza dia. Beza dia. Jadi makna kata puasa pagi kedua baru start puasa sunat. Tu yang paling susah ni. Kenapa hebat puasa sunat Syawal? Macam mana tak hebat? Orang tengah beria makan kita boleh puasa. Steady. Bukan senang, kan? Itu yang ramai orang daripada niat puasa langsung makan. Besok lah sambung puasa gitu kan. Kan ada macam tu kan. Sebab ujian dia. Begitu juga umrah di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Kadang-kadang ada orang duit banyak, melancung satu dunia, umrah tak pernah pergi, sibuk sangat. Ada urusan kerja. Jadi lah urusan kerja pun ada waktu lapang, sibuk pergi shopping, kan? Sedangkan kat KK ni pun tak habis shopping. Apa yang sibuk sangat pergi luar negara tu, bercuti macam tu kan. Pergilah umrah. Sekarang ni pergi umrah dah tak sama macam dulu. Pergi umrah pun ramai macam buat haji. Saya pergi baru ni bulan Februari baru ni, pada bulan Syaban saya pergi kan. Ya Allah ramai betul. Macam haji dekat tempat sa'i tu. Ya Allah orang saya kata ramai betul. Tapi itulah dia. Jadi siapa yang nak pergi dengan Samsul Debat nak pergi umrah, nanti boleh lah. Bulan 5 kot insya-Allah saya pergi. Bulan 5. Tapi standby lah duit 10,000. Sekarang itulah harga dia. Tapi 10,000 tu dah siap dengan hotel yang baik, dekat, siap dengan tiket train. Saya ni tak terikat dengan mana-mana travel agency, tapi insyaAllah pada bulan 5 tu adalah syarikat pergi dengan saya. Besok bulan 7 syarikat lain pula, sebab saya bagi semua rasa. Ni semua berebut nak buat sesuatu, tak apalah, bagilah seseorang, gila-gila lah saya kata. Lepas ni dia ni pula macam tu. Tapi siapa yang nak nanti bolehlah tanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka anda kata ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Sebab Nabi ajar kita hiduplah seadanya.
Jangan panjang cerita-cerita. Kadang-kadang kita terlupa, kita hidup tu nak hidup lagi. Sabar, bawa mengucap. Hidup kita ni, Nabi pesan hidup seadanya. Kalau hidup pagi jangan cerita-cerita, hidup sampai petang, Nabi kata. Kalau hidup petang jangan cerita-cerita, hidup sampai malam. Kalau malam ni hidup, jangan cerita besok hidup ni. Tak, jangan cerita-cerita. Hiduplah seadanya. Kalau hidup setakat ni, masa ni lah kita doa, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Sebab kita boleh mati bila-bila masa. Nabi sebut kan, manusia yang cerdik, dia sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematian. Jadi itu sebabnya ambil manfaat, rebut peluang. Kalau kita tak rebut peluang ni, rugilah kita. Sebab andainya aku tahu ini Ramadan yang terakhir, tentu aku akan buat itu, buat ini. Buat apa? Itu yang saya sebutkan tadi. Ya, daripada malam tadi sebut, punya panjang ceramah pada malam tadi sampai pagi ni. Kan? Daripada malam tadi ceramah sampai pagi ni. Jadi dua tempat yang saya takkan lupa. Masjid At-Taqwa Paroi dengan Masjid Manara KK. Tengah ceramah tiba-tiba padam. Yang tengah tengok live dia ingat telefon dia rosak. Apa pasal gelap lah ni, tak nampak. Rupa-rupanya blackout. Itu biasa, tak ada masalah. Tak usah dia sensasikan. Tiba-tiba pula keluar Samsul Debat disabotaj. Tak ada lah, mana ada mamang lain. Dah satu likas padam kan. Jadi macam mana pun, mudah-mudahan kita ambil lah manfaat daripada apa yang ada. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Dan budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Dan begitu juga, tenang-tenang air di laut, sampan kelok menik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik, pihak masjid menjemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja pada saya, cuma sedikit makluman. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada